Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak 5 arah. Dan tadi insya-Allah kita dah pun alhamdulillah belajar tajuk pengertian solat sunat. Okey. Dan ini muallim rekodkan semula untuk antum jadikan rujukan semula. Okey, dan kepada yang tidak dapat menyertai kelas Google Meet sebentar tadi. Okey, pertamanya pengertian solat sunat. Di sini muallim ringkaskan pengertian solat sunat. Solat sunat ialah solat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya kita laksanakan kita dapat pahala, kita tinggalkan tak berdosa. Berbeza dengan solat fardu 5 waktu wajib ke atas kita. Betul tak? Okey, solat fardu 5 waktu ialah solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Apabila ditinggalkan berdosa. Berbeza dengan solat sunat apabila ditinggalkan tidak berdosa. Okey. Apakah kelebihannya solat sunat ni? Solat sunat ini adalah sebagai ibadah tambahan. Tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita cuba sedaya upaya buat ibadah lagi dan lagi untuk menarik perhatian Allah kepada kita. Memang Allah, kita tahu Allah lihat kita, tapi macam mana kita nak buat supaya Allah lebih sayang pada kita? Macam kita sayang mak ayah kita, kita akan tolong mak ayah kita buat kerja, kan? Kita datang dekat mak ayah pagi-pagi sebelum pergi sekolah, kita salam, cium tangan untuk menyenangkan hati mak ayah kita. Samalah kita dengan Allah. Macam mana kita nak membuatkan Allah seronok, gembira dengan kita? Ialah kita melakukan ibadah tambahan. Melalui ibadah tambahan insya-Allah akan bertambah cinta dan kasih sayang Allah terhadap kita. Okey. Kemudian yang keduanya, sebagai tanda syukur, kita bersyukur Allah masih bagi kita nyawa untuk bernafas hari ini, untuk hidup, untuk belajar, untuk tonton video ni, timba ilmu. Kan, kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku nyawa, kau bagi aku rezeki, bagi aku ada dengan mak ayah aku. Kan, macam mana kita nak tunjukkan tanda syukur? Ialah kita melaksanakan ibadah tambahan. Ibadah tambahan yang kita boleh laksanakan dalam topik ni ialah solat sunat. Simple je. Solat sunatnya pun 2 rakaat saja. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, apabila kita semakin kerap solat dan banyak berhubung kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab di dalam solat kita hanya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat kita tak boleh bercakap dengan kawan, kita tak boleh bercakap dengan mak ayah atau adik-beradik, kita hanya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi banyak kita berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan lebih dekatlah diri kita dengan Allah. Kemudian kita tengok jenis-jenis solat sunat. Dalam buku ni ada banyak. Tapi minggu ni kita belajar apa je tadi? Solat sunat rawatib. Alhamdulillah kita belajar solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ialah solat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah solat wajib 5 waktu. Okey, sebelum dan selepas solat fardu kita mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Solat tersebut dipanggil solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib mempunyai 2 rakaat. Setiap satu solat 2 rakaat. Kita kerjakan sebelum solat fardu, nama dia solat sunat qabliyah. Okey, antum belajar Arab, antum boleh faham. Qabla maksudnya sebelum. Ba'da maknanya selepas. Jadi selepas solat fardu kita laksanakan 2 rakaat solat sunat, dinamakan solat sunat ba'diyah. Kemudian muallim ringkaskan di sini. Okey, daripada muka surat 26 tadi. 26 dan 27. Di sini. Okey, solat rawatib, apa yang ada? Di mana kita boleh solat sunat rawatib itu? Kita ada 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak.
Jadi solat sunat rawatib untuk yang diiringi dengan solat subuh, kita laksanakan sebelum subuh. Dan selepas subuh tak ada solat sunat rawatib. Untuk zuhur pula, sebelum zuhur dan selepas zuhur. Untuk asar, sebelum asar, tetapi tak ada selepas asar. Okey, dan maghrib pula, sebelum maghrib ada orang yang tak laksanakan dan ada orang yang laksanakan. Dia ada dua pendapat di sini untuk solat sunat rawatib sebelum maghrib. Ada pendapat yang mengatakan boleh solat sunat rawatib sebelum maghrib. Ada yang berpendapat tiada dibenarkan solat sunat rawatib sebelum maghrib. Jadi kita berlapang dada dan kita ambil kedua-duanya. Jika kita nak buat solat sunat sebelum maghrib, maka boleh dikerjakan. Jika tak nak, boleh ditinggalkan. Dan selepas maghrib memang kita sedia maklum dan semua orang pun tahu ada solat sunat rawatib. Dan begitu juga dengan sebelum dan selepas solat isyak ada solat sunat rawatib. Okey, simple. Antum salin nota ni dan antum boleh ingat. Dan muallim ulang semula yang muallim bagi tahu tadi masa kelas, kenapa ada yang mengatakan sebelum maghrib ni boleh solat sunat rawatib, ada yang mengatakan tidak. Dia sebenarnya adalah untuk mengelakkan kita daripada menyamai kaum Majusi, iaitu kaum yang menyembah matahari. Okey, sebab apa? Kerana 15 minit sebelum masuk waktu, 15 minit sebelum masuk waktu maghrib, kita tidak boleh menunaikan apa-apa solat di situ, kerana 15 minit sebelum maghrib kaum Majusi sedang menunaikan sembahyang mereka menyembah matahari yang sedang turun. Ya, 15 minit sebelum maghrib matahari turun, dan ketika matahari turun tu mereka sembahyang. Jadi kita tak nak menyamai mereka, maka tidak boleh solat 15 minit sebelum maghrib. Orang yang tak solat solat sunat rawatib sebelum maghrib, mereka berpegang kepada yang itu. Tetapi yang mengerjakan solat sunat sebelum maghrib, mereka berpandangan begini, yang tadi muallim tulis di papan tulis kan. Okey, ni adalah lingkungan masa 15 minit sebelum maghrib. Lingkungan masa 15 minit sebelum maghrib, dari sini ke sini. Kemudian di sini azan. Di sini azan. Dan setelah azan tu, maka bagi yang menunaikan solat sunat qabliyah maghrib berpegang kepada pendapat bahawa selepas azan kita boleh solat sunat maghrib, solat sunat qabliyah. Di situlah terjadinya khilaf. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tak boleh. Jadi kita tak ada masalah di situ, tak perlu ada pertikaian kan, kita berlapang dada. Kerana di sini kita boleh lihat selepas azan maghrib, dah habis dah tempoh kaum Majusi semayang di sini. Jadi boleh solat. Okey. Kemudian kita teruskan kepada niat. Niat di sini panjang, masya-Allah. Muallim ringkaskan niat macam mana niat solat sunat rawatib, ialah usolli sunnatan. Di sini kita masukkan waktu apa yang kita nak solat tu. Solat sunat apa? Contoh kita nak menunaikan solat sunat rawatib dalam waktu subuh, maka usolli sunnatan subhi rak'ataini. Subuh tadi kita tengok balik belakang, kita hanya ada solat sunat qabliyah. Sebelum kita panggil qabliyah, maka kita letak di sini usolli sunnatan subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Maka bila antum nak menunaikan solat sunat rawatib untuk zuhur, asar, maghrib dan isyak, antum boleh masukkan di sini. Ini adalah solat fardu yang antum kerjakan sebelum, atau yang antum kerjakan